Baik, terima kasih Nur Intan dan Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Auda bersama kami menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda untuk perkongsian bersama, keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang baik dan amat mengizinkan. Jadi apa jawab perancangan Auda hari ini, semoga ianya dipermudahkan dan dapat berjalan dengan lancar seperti yang Auda harapkan. Baiklah Auda, seperti biasa pagi ini akan dikongsikan beberapa makluman semasa, iaitu pada hari ini, hari Selasa, 14 Mac 2023, pendaftaran telah pun dibuka bagi permohonan kebenaran berjajah di Gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan Daerah Tutong yang dikendalikan oleh Perkhidmatan Pengurusan Riza Fudlana. Dan pendaftaran ini akan diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dan akan bermula pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Dan untuk keterangan dengan lebih lanjut, Auda bolehlah menghubungi ke talian 898-8299 ataupun 874-6299. Dan seterusnya Auda ingin dikongsikan pada hari Khamis 16 Mac 2023 akan diadakan majlis penyampaian anugerah akademik bagi pelajar-pelajar terbaik dan cemerlang dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE O-Level dan IGCSE tahun 2022. Dan majlis ini akan diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Daerah Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 1.50 petang. Jadi diharapkannya kepada para jemputan majlis untuk hadir tidak lewat daripada waktu yang telah pun ditetapkan. Baiklah, Auda, itulah dua makluman semasa. Seterusnya marilah kita beralih untuk menyaksikan bahan visual untuk edisi pagi ini. Menderma darah adalah salah satu amalan yang baik dari aspek kesihatan dan dalam Islam. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan hendaklah bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Justru itu Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan kempen derma darah bertempat di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong yang disempena,kan menyambut Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Kempen derma darah yang diungkayahkan oleh Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha RIPAS secara berterusan bagi memberi kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa dan membantu pihak Pusat Pendermaan Darah mengumpulkan stok darah. Tidak dinafikan penyertaan orang awam setiap kali diadakan kempen derma darah memang memberangsangkan. Walau bagaimanapun terdapat berbagai perkara yang membuatkan seseorang tidak dibenarkan untuk menderma darah dan langkah-langkah yang perlu dibuat sebelum menderma. Untuk pengetahuan orang ramai, menderma darah ni tidak semua yang dapat menderma darah. Especially ada yang penderma darah atau orang ramai yang kata ni ada penyakit kronik seperti jantung, kanser dan sebagainya. Jadi di sini kami ingin menekankan orang tani yang confirm yang tani dia dapat menderma darah tu, kalau mungkin untuk pengetahuan bersamalah, mana-mana pesakit yang ada pesakit jantung, okey, atau kanser atau confirm dia dapat menderma darah lah. Dan juga kadang ada yang pemeriksaan tu kadangnya dia gagal sebabkan kandungan hemoglobin darahnya tu tidak mencukupi. Jadi walaupun dia sehatnya tani apa dan sebagainya, but dalam kami punya SOP menderma darah tu kami akan pastikan yang pertama, okey, kandungan darahnya mencukupi untuk menderma darah, iaitu kandungan hemoglobinnya 12.5 ke atas dan juga berat badannya, dan juga doktor akan memeriksa dia punya orang kata ni tekanan darahnya. Okey, kadang-kadangnya walaupun dia ni dah makan ubat dan sebagainya, tetapi kadang-kadang disebabkan orang tani stres dan sebagainya, ia boleh meningkatkan kadar dia punya blood pressure tu. That's why barangan ni this kind of thing ni ada sebab-sebabnya lah mengapa dia dia dapat menderma tu, seperti
tekanan darah tinggi, dan kandungan hemoglobin tidak mencukupi. Sebab tu yang menyebabkan penderma ni tidak lulus untuk menderma lah. Di antaranya lah yang common thing yang kami dapatilah. Untuk pengetahuan semua, mana-mana wanita yang ingin menderma darah, jika mereka dalam keadaan head, yang datang bulan, tidak dibenarkan menderma. Mereka kalau sebelum atau selepas tu insya-Allah boleh menderma darah. Tapi dengan syarat kandungan hemoglobin dalam badan mencukupi untuk menderma darah. Tapi kalau bis kita tu dalam menyerang datang head tidak dapat menderma darah lah. Tapi sebelum dan selepas tu insya-Allah boleh dia. Kalau ikut kami punya penyerang SOP bagi yang pernah mengalami keguguran itu, miscarriage yang katanya, selepas 6 bulan baru dibenarkan mereka ni menderma, ataupun ada beberapa syarat tertentulah. Kalau mungkin selepas abortion itu diorang terpaksa menjalani pembedahan, terpaksa menunggu setahun lah selepas pembedahan baru boleh menderma lah. Dan juga diorang tanya bagaimana kesihatannya juga lah. Tapi kalau ikut 6 bulan selepas miscarriage itu boleh menderma darah. Langkah-langkah yang perlu bis kita buat adalah yang kata ni, kalau boleh sebelum datang menderma tu kita ni buat persediaan lah. Persediaan yang pertama adalah kalau kami tu cukup tidur yang mencukupi tu, kalau boleh 5 ke 6 jam, tidak kurang daripada tu. Dan sebelum menderma tu kalau boleh yang tadi makan dulu isi parutnya kata ni. Sebab tu kalau bulan puasa ni kata ni sebenarnya anda dapat menderma waktu siang bagi yang Muslim lah. Sebab perut kosong takut mudah paning dan sebagainya. Dan juga kalau bis kita yang tadi menjawab soalan menjawab soalan pendermaan darah tu, ada yang borang pendermaan darah tu, pastikan bis kita menjawab dengan jujur. Pastikan bisa menjawab dengan jujur, dan untuk keselamatannya, keselamatan pesakit yang akan menggunakan darah bis kita tu. Dan di sini saya menekankan mana-mana individu yang tidak jujur dalam menjawab soalan pendermaan darah tu, kami ada akta masanya, akta penyakit berjangkit, di mana kalau bis kita tahu bis kita ada sesuatu penyakit tu yang boleh menjangkiti orang lain, tapi kita masih juga menderma tanpa orang tani memaklumkan pihak kami. Jadinya kalau bis kita orang tani berbuat demikian, bis kita boleh disaman lah, di mana kalau ikut akta tersebut bis kita boleh didenda sebanyak RM20,000. Ini akta ni kami tekankan sebabnya kami mau memastikan darah yang digunakan oleh pesakit itu selamat digunakan, dan juga untuk pesakit dan juga bagi kami kaki tangan yang pendermaan darah ni, memastikan supaya darah habis kita tu nyerang bersih daripada penyakit-penyakit itulah. Itu yang paling utama. Bulan Ramadan bakal tiba. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha tetap meneruskan program-program menderma darah dan sentiasa membukakan peluang kepada orang awam untuk membantu menjayakan kempen-kempen yang diadakan. Semasa bulan Ramadan ni, untuk makluman bis kita, bagi orang kata sudah bis kita maklum kalau menderma darah ni mesti makan. Jadi bagi majoriti rakyat di negara Brunei Darussalam ni adalah beragama Islam. Jadi of course lah orang waktu siang ni, daytime ni kami memang kempen derma darah ni akan berkurangan lah. Jadi untuk mengatasi masalah kekurangan darah ni, pihak kami sebenarnya akan mengadakan kempen di waktu malam tu, bagi memastikan orang ramai yang kempen tu ada kesempatan untuk menderma darah lah. Jadi di sini kami merayu pada orang ramai yang ingin menderma darah sewaktu bulan puasa tu, orang tani rajin-rajinlah mengikuti kami punya social media di mana ada tempat kempen derma darah kami. Sebabnya di waktu siang tu bis kita bukan orang tani boleh membatalkan puasa, tetapi menderma darah ni kalau bis kita sudah menderma darah waktu siang dengan berpuasa, bis kita paning terpaksa berbuka puasa kan. Jadi ini puasa wajib, jadi jangan tahanlah. That's why ada orang fikirnya kena cucuk jam tu batal puasa, bukan pasal tu. Sebabnya ditakuti bis kita paning, pengsan dan sebagainya, terpaksa makan. Jadi batal lah puasa tu kan. Jadi tengah tu puasa wajib. Jadi kami akan mengadakan waktu malam lah tu. Biasanya kami akan mengadakan bermula jam 8 malam hingga 10 malam. Jadi membagi peluang lah kepada orang ramai terutama yang beragama Islam tu untuk menderma darah. Sebabnya darah ni walaupun di bulan puasa dan sebagainya, masih juga darah ni banyak kami perlukan seperti biasanya. Jadi di sini saya menganjurkan orang ramai lah, orang ambil kesempatan di bulan Ramadan yang mulia tu, nanti orang supun tani dalam bulan yang mulia mungkin dengan menderma darah tu katanya akan dapat manfaat yang lebih baik lagi lah. Untuk makluman, darah ni sentiasa kami perlukan. Jadi kami terpaksa orang mencari darah tu kan tiap hari lah untuk khabar, untuk esok dan sebagainya. Jadi darah tu
Orang kata ni kalau boleh ada lebih lagi bisailah, sebabnya takut nanti akan datang ada tiap collection tu berapa bagus dan sebagainya. Jadi orang kata ni kalau boleh darah tu sentiasa ada mencukupi untuk pesakit-pesakit tani. Kami nemo macam darah tu cukup untuk awal ni dan sebagainya. Kalau boleh adalah darah tu yang untuk awal ni untuk esok pun ada jual. That's why kami di sini orang kata ni kalau mana-mana individu kami menderma darah tu jangan menderma tu menunggu apa yang kata ni ada function dan sebagainya. Kalau boleh bis kita boleh menderma selepas 56 hari. Why not? Orang selepas 56 hari atau seorang teringat 2 bulan tu, setiasalah habis kita menderma lah. And then kalau untuk habis kita mengetahui di mana kempen-kempen kami diadakan, kami ada di social media kami, bloodbank_repas, kami ada menyatakan kami punya judul kempen dan kalau habis kita menggunakan aplikasi Bloodcard, sana lagi mudah. Di sana kami ada menyatakan tu di mana-mana kempen kami yang mendatang lah yang katanya future ni. Jadi bis kita boleh merancang lah. Yang tadi ada alasan tu tahu di mana ada kempen dan sebagainya. Jadi kalau boleh kami menggalakkan habis kita yang jadi penderma darah yang tetap. InsyaAllah kalau habis kita jadi penderma darah tetap, tidak ada isu masalah kekurangan darah di negara Brunei Darussalam ni. Itu yang paling utama. Menderma darah adalah merupakan satu amalan yang berkebajikan dan menanamkan sifat beramal jariah. Dengan pendermaan 1 unit whole blood, ianya boleh menyelamatkan sehingga 3 nyawa. Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai pendermaan darah melalui sosial media Instagram bloodbank_repas bersama membantu mereka yang memerlukan darah.